Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Qaul Asih Hadis Hukum jilid kedua oleh Kiai Tengku Muhammad Asmi As-Sadiqi. Kita dalam masalah azan dan iqamah lagi, kita masuk dalam masalah ke-194. Masalah ke-194, membuat tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Membuat tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Hadis ke-438. An Abdullah bin Zubair qala inna mura'atan min bani Najjar qalat kana baiti min atwali baitin hawla al-masjid. Wa kana Bilalun yu'adhdhinu 'alayhi al-fajr. فيأتي بسهر يجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات رواه Abu Daud. Hadis ke-38 dari Abdullah bin Zubair berkata, seorang wanita Bani Najjar menerangkan padaku. Katanya, rumahku adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Bilal selalu membacakan azan subuh di atas rumahku. Bilal datang di waktu sahur. Lalu duduk di atas rumah melihat fajar. Atas rumah itu, rumah Abdullah bin Zubair. Wanita Bani Najjar, rumah dia tu tinggi sekali. Paling tinggi di sekitar masjid. Jadi naik atas rumah orang itu. Apabila ia melihat fajar, melihat subuh, telah menyingsing, ia pun bersuara mengucapkan Allahumma inni ahmaduka wasta'inuka ala Quraisyin ayyuqimu dinaka. Ya wahai Tuhanku, bahwasanya aku memujimu dan memohon pertolonganmu terhadap Quraisy supaya mereka mendirikan agamamu. Sudah itu barulah Bilal berazan, demi Tuhan aku tak pernah dengar Bilal tidak mengucapkan zikir tersebut. Hadrat Abu Daud. Sunnah Abu Daud jadi 146. Okey. Hadis perbahasannya dah. Hadis perbahasan pertama, hadis ke-438 ini. Kata An-Nawawi dalam Majmu' sanad hadis ni dhaif. Hadis dhaif lah. Hadis ini menyatakan kebagusan kita menggunakan azan di tempat yang tinggi, seperti menara umpamanya. Hadis ini menganjurkan supaya kita mendirikan menara di samping tiap-tiap masjid untuk tempat menyerukan azan guna memberitahukan telah masuknya waktu solat. Jadi di menara lah tinggi dia supaya lebih dengar, lebih jauh lah. Azan naik menara lah zaman dulu dah. Yang kedua, perbahasan kedua. Kata An-Nawawi, kita disukai supaya menggunakan azan di tempat yang tinggi, baik di menara ataupun selainnya. Dalam hal ini tak ada perselisihan para ulama lah. Sepakat. Untuk menetapkan ini, kita berhujah dengan hadis yang menerangkan bahawa Bilal berazan sebelum subuh. Ibnu Maktum membacakan sudah masuknya waktu subuh. Antara dua azan itu ialah sekadar selang waktu orang turun dari menara dan seorang lagi naik ke menara. Dan turun, naik. Jadi lebih kurang 10 minit lah. Lebih kurang 10 minit. Kata Al-Mahamili, kita tidak disukai membaca iqamah di tempat yang tinggi. Pendapat ini diulas oleh Nawawi. Kita tidak ada disukai membacakan iqamah di tempat yang tinggi kalau tidak ada kemaslahatan lah. Iqamah ni dalam masjid dah. Azan ni atas masjid ataupun untuk orang lebih jauh dengar lah. Kalau iqamah sekadar orang yang ada di masjid lah. Jadi biasanya tak perlu naik atas menara lah. Tapi nak kata boleh tu tidak lah. Kalau ada masalah, ada kepentingan nak tahu juga tak apa lah. Kata Ibn Qudamah, azan tempat yang tinggi lebih disukai kerana suaranya lebih jauh dapat didengar oleh orang. Itu matlamat dia. Kalau speaker sekarang ni, ada speaker. Tinggi lah speaker tu. Perbahasan ketiga, walaupun hadis ni dhaif sanadnya, namun dapat dijadikan hujah dalam masalah ini. Ini masalah lah. Ada perkara yang hadis tu dhaif, tapi dhaif di sanad dia dah. Tapi maknanya, kerana dikuatkan oleh beberapa hadis yang sahih lah, makna dia tu. Seperti hadis Abdurrahman Ibn Abi Layla yang menyatakan bahawa orang yang azan jadi mimpikan oleh Abdullah Ibn Zaid membacakannya di atas masjid. Mengingatkan hal ini perlu sekali di setiap masjid dibangkang menara untuk tempat mengandalkan azan. Jadi atas masjid, menara, kalau peti tinggi lah. Itu bertelamaan. Menurut sejarah permulaan orang yang membangunkan menara untuk masjid ialah Salamah dengan perintah Muawiyah.
Sebelum itu tak ada menara yang tinggi dah tak. Kata Ibn Sa'ad bahawasanya Zaid Ibn Thabit menerangkan bahawa rumahnya setinggi-tinggi rumah yang ada di sekitar masjid Nabi. Bila mengadakan azan di atas rumahnya, mulai dari diadakan azan hingga Nabi SAW selesai mendirikan masjidnya. Sudah masjid dibangunkan bila mengumandangkan azan di atas tempat yang tinggi ke sedikit di belakang masjid. Nah, belakang masjid tempat yang tinggi sikit dah. Itu tamat dah. Okay, boleh dirujuk Sunan Abu Daud jilid 1 mushaf 6, Al-Majmu' Syarh Mazhab jilid 5 mushaf 15, Asy-Syarhul Kabir jilid 1 mushaf 416, Al-Mughni Ibnu Qudamah jilid 1 mushaf 440, Ibnu Abidin jilid 1 mushaf 271 dah. Okay, masalah ke 195. Memuji Allah kerana bersih dalam azan dan iqamah dan hukum menyenangi azan dengan pembicaraan yang lain. Hadis ke-439 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal wal yaqul akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah yaqulu huwa yahdikumullah yuslih balakum rawahu Abu Daud at-Tirmizi. Hadis ke-439 dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu bersin, hendaklah membacakan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan hendaklah di temannya yang mendengar ia menyebutkan itu, mengucapkannya untuknya, yarhamukallah. Dan hendaklah ia membacakan untuk temannya itu, balas balik nak, yahdikallah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah menunjukkanmu dan memperbaiki keadaanmu. Yahdikallah yuslih balaka ataupun yahdikumullah yuslih balakum. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi, boleh rujuk dalam kitab Wahala jilid 3 mushaf 4. Okey, hadis 440 pula. An Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khasami qala inna Sulaiman bin Sard sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yu'adhdhinu lil askari fakanu ya'muru ghulamahu fi adhanihi bil hajati rawahu Ibnu Hizam. Hadis ke-440 dari Ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Sulaiman ibn Sard, seorang sahabat Rasulullah SAW membacakan azan untuk tentera. Maka beliau sering berbicara menyuruh budaknya sedang dia lagi dalam mengumandangkan azan. Sama-sama azan tu berbual dah. Ada Ibn Hibban, Ibn Hazm, rujuk Al-Muhalla jilid 3 mushaf 45. Okey. Okay, hadis perbahasa pertama. Hadis yang 439 ini diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi. Kata Al-Muzri, hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Nasa'i. Hadis ya alhamdulillah ala kulli hal yarhamukallah yadikumullah isbalakum betul dah. Tu hak asahnya terkait dengan azan lagi ni. Jika ada bersih membaca ni Nabi suruh dah. Isunya sekarang pada debat kita nak bincang ni ialah masalah bersin ketika azan ni. Okey. Jadi secara umum tu kuatlah. Okey, hadis ini menyatakan bahawa orang yang bersin haruslah mesti memuji Allah. Orang yang mendengar pujian orang yang bersin itu mestilah membaca ya rahmukallah. Kemudian yang bersin membalas dengan perkataan yahdikallah wa yuslih balaka ataupun yahdikumullah subhanakum. Kemudian hadis ini mengenai orang yang berazan lah. Oh, hadis ni umum. Kena juga orang berazan lah. Yang ini walaupun sedang berazan apabila bersin, tiba-tiba bersin. Dituntut juga membaca alhamdulillah dan lainnya. Itu ceritanya. Hadis ke-440 pula diriwayatkan juga Al-Bahaqi dari Abdullah bin Rajab. Hadis ini mauquf tetapi memfaedahkan marfu'. Hadis ni sanad kuat lagi lah daripada Ibn Hazm tu Bahaqi. Hadis ini menyatakan bahawa kita boleh berbicara bila ada keperluan walaupun sedang berazan. Perbahasan kedua, kata Ibn Hazm, siapa bersin dikala sedang mengumandangkan azan dan iqamah hendaklah memuji Allah. Jangan ikut, bolehlah puji Allah. Bersin alhamdulillah. Jika ia mendengar orang memuji Allah kerana bersin, hendaklah ia tasmidkan mengucapkan ya rahmukallahu. Baik bersin ketika dia sedang berazan ataupun sedang beriqamah. Jika orang memberikan salam, hendaklah ia sahuti. Orang tengah azan atau baru di sana, boleh jawablah. Kata An-Nawawi, mazhab ulama Syafi'iyah tiada membatalkan azan lantaran berbicara. Demikian juga pendapat jumhur ulama. Sama-sama azan itu, tiba-tiba cakap dengan mana. Sah lagi.
Kata Abu Hamid, menurut riwayat yang dihikayatkan dari Al-Zuhri bahawa beliau tidak membatalkan azan kerana berbicara di celah-celah azan tu. Sebab Allah Akbar sudah tu cakap dengan sebelah dia ke apa nak. Tak batal. Kata Az-Zuhri, apabila orang yang beriqamah maka hendaklah iqamah itu diulangi. Tapi iqamah ni pendek, tiba-tiba bercakap lagi tu doa lalu gitu. Nampau dah ada yang Az-Zuhri kata suruh dia semua dah. Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahawa iqamahnya tidak usah diulangi lagi, dikiaskan dengan azan lah. Kias dengan azan lah. Walaupun iqamah ni pendek, jadi bercakap tengah-tengah tu tetap tak batal lah iqamah dia. Macam azan juga. Kata Al-Maqdisi, kita tiada disukai berbicara ketika berazan. Di antara ulama tidak menyukainya adalah An-Nakhai dan Ibnu Sirin. Kata Al-Za'i, kami tiada mengetahui ada ulama yang dijadikan ikutan mengenai masalah berbicara ketika azan lah. Tak boleh lah. Semuanya kalau batal tak batal lah. Nak kira dah. Kata Abu Daud, saya bertanya kepada Imam Ahmad, apakah boleh berbicara padahal ia sedang berazan? Sedang berazan tu, tiba bercakap boleh tak? Beliau menjawab boleh. Apakah boleh berbicara padahal ia sedang beriqamah? Beliau menjawab tidak. Iqamah ni kata tidak dah, tak boleh cakap. Azan boleh cakap dah. Perbahasan ketiga, hadis yang membatalkan azan apabila berbicara di celah-celahnya tidak diperolehi. Tak ada hadis lah. Sebaliknya, banyak hadis yang dapat difahamkan daripadanya kebolehan berbicara bila ada keperluan. Sambil-sambil azan celah-celah tu, ada orang tanya benda penting, boleh jawab lah. Bicara yang dimakruhkan ialah membicarakan tidak perlu. Tidak batal azan, tapi makruh. Kerana benda tak perlu. Kata Pak Asam, cakap lah. Kita rujuk perbahasan yang kitab Muhalla jilid 3 muka 144, Al-Majmu' Syarh Mazhab jilid 3 muka 115, Asy-Syarhul Kabir jilid 1 muka 410, Musnad Abu Daud jilid 4 muka 407, Musnad Imam Ahmad jilid 4 muka 138, Musnad At-Tirmizi jilid 1 muka 1, An-Al-Athar jilid 2 muka 128, Al-Bahaqi jilid 1 muka 398. Itu rujukan. Kita nak tengok perbahasan bab ni lah. Okey, masalah ke 196. Keluar dari masjid sudah azan dikumandangkan. Masalah ke-9, keluar dari masjid sedang azan dikumandangkan. Boleh ke tak boleh? Hadis ke-41. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adrakahu al-adhanu fil masjid thumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu al-raj'ah fa huwa munafiqun wa Ibn Majah. Hadis 41 dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah berada dalam masjid dikala dikumandangkan azan. Dalam masjid tiba dengan azan. Lalu ia keluar dari masjid dengan tidak ada keperluan. Bukan nak pergi tandah, berok kecing. Dan tidak ada bermaksud kembali, dipandanglah ia seorang munafik. Hadrat Najah. Jadi dia keluar dengan ada azan. Tiba keluar lagi, dah tidak nak kereta pergi lain. Bukan pergi nak pergi tandah tu, nak sana lah. Jadi pergi lain lagi, untuk solat berjemaah di masjid. Itu munafik. Dirujuk Al-Mughni jilid 1 445. Hadis ke-442. Dan Abi Sya'sa radhiyallahu qala kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah fil masjid fa adzana al-mu'adhdhin fa qama rajulun min al-masjid yamshi fa atba'ahu Abu Hurairah basaruhu hatta kharaja min al-masjid fa qala Abu Hurairah amma hadha faqad 'asa Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud wa Tirmizi. Hadis ke-442 dari Abu Sya'sa berkata, kami berapa orang duduk berserta Abu Hurairah di dalam masjid. Lalu berazanlah muazzin. Ketika itu seorang lelaki baru berjalan keluar. Abu Hurairah memandang orang itu dengan matanya sehingga orang itu sampai keluar di dalam masjid. Setelah orang itu sampai dalam masjid, Abu Hurairah berkata orang itu telah berbuat durhaka kepada Abu Qasim Muhammad SAW. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Rujuk Mughni jilid 1 425. Abu Daud dan Tirmizi ni. Okay, perbahasan pertama. Hadis ke-441 di atas tu. Kata pengarang Az-Zawaid, sanadnya da'if. Nah, siapa dia keluar masjid, tak ada keperluan. Munafik dah. Kata Az-Zawaid, sanad da'if. Hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam wasit semua perawinya perawi orang yang sahih. Pula dia riwayat Tabarani, hampir sama dah. Semakna. Hadis ke-442, kata Tirmizi, hadis ni hasan sahih. Kuat. Hadis apa? Kata durhaka kepada Nabi tu dah Abu Hurairah kata dah orang keluar daripada masjid. Hadis ni hasan sahih. Hadis ni menyatakan bahawa tidak boleh kita keluar dari masjid sedang azan dikumandangkan kecuali kalau ada keperluan yang penting yang tak dapat ditangguhkan lagi.
Orang yang keluar dari masjid sedang azan dikumandangkan dicap sebagai munafik. Dah. Perbahasan kedua, kata At-Tirmizi, seluruh para sahabat dan tabi'in tidak membenarkan kita keluar dari masjid sedang azan dikumandangkan. Hendaklah kita menunggu berjemaah selesai didirikan dulu baru boleh keluar masjid. Perbahasan ketiga, pernah Ibn Umar keluar dari masjid kerana timbul dalam masjid suatu bid'ah. Perbuatan Ibn Umar ini menandakan kebolehan kita keluar dari masjid kalau berniat kembali lagi. Boleh kalau terpaksa dah. Dan kembali lagi lah sepatutnya. Rujuk Al-Mughni jilid 1 muka 225 424, Hasyiah As-Sindi jilid 1 muka 249, Sunan Abu Daud jilid 1 muka 89, Al-Majmu' Syamazab jilid 3 muka 128. Tu tepat kita nak baca panjang lah. Dia ringkas yang kita baca ni. Ringkas. Masalah ke-197, iqamah terhadap serakaat solat terlupa. Hadis ke-43, An Muawiyah bin Khadij radhiyallahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yawman fasallama wa qala baqiyat min as-salati rak'atun. فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فقد خلى المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا إن أراه فمر بي فقلت هذا هو قالوا هذا طلحة بن عبيد الله رواه النسائي. Hadis ke-43 dari Muawiyah bin Khadij menerangkan bahasanya Rasulullah SAW pada suatu hari mengerjakan solat dan bersalam sebelum solat itu sempurna serakaat lagi. Sekali tu tak cukup rakaat Nabi bersalam dah. Seorang lelaki pergi kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, Tuhan telah melupakan serakaat solat. Mendengar itu, Nabi pun masuk masjid kembali ke masjid lalu menyuruh Bilal membacakan iqamah semula. Keluar masjid ni. Setelah itu Rasulullah mengerjakan satu rakaat lagi yang dilupakan itulah. Tambah rakaat lupa tu lah. Dikala aku Muawiyah bin Khadij menerangkan keadaan tersebut pada orang ramai, mereka pun bertanya padaku, tahukah engkau siapa yang memberitahukan kepada Nabi itu? Aku jawab tidak, aku hanya melihatnya saja. Seterus kemudian berlalu orang yang memberitahukan itu di hadapanku, lalu aku mengatakan inilah orangnya. Menyahut mereka, itulah dia Talha ibn Ubaidillah. Tahap beritahu Nabi. Hadis An-Nasa'i dan Abu Daud. Rujuk Sunan Nasa'i jilid 1 muka 108. Perbahasan pertama, hadis ke-43 ini satu hadis. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menyatakan bahawa apabila kita lupa serakaat salat, maka seketika kita hendak mengerjakan serakaat yang dilupakan itu disukai kita beriqamah juga dah. Dah keluar masjid iqamah mula lah, kata boleh dan disukai lah, molek iqamah mula lah. Yang kedua, pemahaman dari keterangan Abu Zur'ah al-Iraqi bahawa di antara ulama ada yang mengatakan bahawa dimaksudkan dengan iqamah di sini ialah bukan iqamah dibaca sebelum solat, tapi hanya memberitahu saja dengan isyarat, bukan dengan berbicara. Nah, di antara ulama yang mengatakan bahawa iqamah di sini adalah iqamah dikumandangkan sebelum solat. Itu pendapat Abu Zur'ah al-Iraqi lah. Dia kata ada ulama kata gitu lah. Kemudian Abu Zur'ah berkata lagi dah, tentang hal iqamah untuk meneruskan solat yang kekurangan rakaatnya hanya terdapat dalam riwayat Muawiyah bin Khadij saja, tidak dalam hadis-hadis yang lain. Kerana itu dipandang syaz, tidak dapat jadi hujah. Itulah ulama kritik, kita nak pakar apa. Iqamah ni riwayat ni saja, ni tak ada. Perbahasan ketiga, di sini jelas menyunatkan iqamah dilakukan oleh seorang yang menyempurnakan solat yang ketinggalan rakaat lantaran lupa. Tentang bagaimana orang meninggalkan rakaat dalam solat baik satu atau dua rakaat kerana lupa, yakni bersalam sebelum cukup rakaat solatnya, kemudian mengerjakan solat lagi, akan dibahas dalam bab sujud sahwi nantilah. Kami berpendapat bahawa keterangan Muawiyah ini satu ziyadat tambahan yang harus diterima, bukannya syaz diterima dah. Hadis syaz yang ditolak menurut mustalah ahli hadis ialah berlawanan dengan hadis mahfuz. Ada salah lah, dia terjaga, mahfuz terjaga dah. Jadi hadis syaz ni ada yang ada bahas ayat dia tu memang nampak salah ni. Kalau ni bukan nampak bertentangan, dia ada ziyadah, ada tambahan sikit. Apalagi kaedah menetapkan orang menetapkan didahulukan atas orang yang menidakkan, istimewa atas orang yang tinggal diam saja. Dan orang yang menghafaz sesuatu keterangan menjadi hujah atas orang tidak menghafaznya. Boleh rujuk dalam Sunan Abu Daud jilid 1 muka 162, Sunan Nasa'i jilid 1 muka 108, Az-Zarqani jilid 1 muka 175, An-Nawawi jilid 3 muka 134, Sadu Ma'ad jilid 1 muka 75-76, Tarhut Tathrib, Syarah Taqrib jilid 3 muka 3,
Lepas tu laqtud darar muka surat yang ketiga dah. Okay, masalah ke 198 dah. Azan iqamah untuk solat yang jamakkan. Solat jamak macam mana dah? Hadis ke 444. An Jabir radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini rawahu Muslim. Hadis ke-44 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat maghrib dan solat isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamah. Maksudnya jamak ni ada satu je azan, dua iqamah dah. Satu iqamah untuk solat maghrib, satu iqamah untuk solat isya. Hadis riwayat Muslim. Rujuk Bulughul Maram muka surat 38. Hadis ke-445 an Abdurrahman bin Yazid qala inna ibn Mas'ud radhiyallahu shalla bil Muzdalifati al-maghrib bi adzanin wa iqamatin wal isya'u bi adzanin wa iqamatin. Wa qala ra'aitu Rasulullah yaf'aluhu rawahu Bukhari. Hadis ke-445 dari Abdurrahman bin Yazid menerangkan bahwasanya Ibnu Mas'ud mengerjakan solat maghrib dan isya' masing-masing di Muzdalifah dengan azan dan iqamah. Ibnu Mas'ud berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Hadis Bukhari. Jadi sekali kira ni satu azan sembahyang maghrib, satu azan, satu iqamah. Nak sembahyang isyak nak azan pula, satu iqamah. Gitulah kita tengok hadis lah. Hadis ke-446 Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya'i bi iqamatin wahidatin rawahu Muslim. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah menjamakkan salat maghrib dan isyak dengan satu iqamah saja. Tak bukan dua, ada satu iqamah saja. Boleh rujuk Bulughul Maram halaman 38 lah. Perbahasan pertama, hadis ke-444 menyatakan bahawa apabila kita menjamakkan solat, hendaklah kita berazan sebelum solat pertama saja. Kemudian iqamah. Sudah selesai dari solat yang pertama, kita iqamah untuk solat kedua, tidak perlu azan lagi. Itu hadis ke-444 dah. Hadis ke-445 menyatakan bahawa untuk tiap-tiap solat diazankan dan diiqamahkan. 445 tu maghrib pun azan dan diqamahkan. Untuk sembahyang isyak pula azan pula isyak dan qamat pula dah. Hadis ke-446 meriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan menambah perkataan untuk tiap-tiap solat. Dalam satu riwayat tegas disebutkan tidak ada azan padanya. Jadi hadis tu jamak solat maghrib dan isyak dengan iqamah, tak ada azan pula tu. Satu riwayat lain lah. Hadis ini menyatakan bahawa untuk solat jamak tidak ada azan tapi iqamah saja. Menurut Muslim, iqamah itu satu saja untuk kedua-dua solat. Menurut Abu Daud ada dua iqamah atau masing-masing solat satu iqamah. Okey, habis. Itu perbahasan dari segi hadis. Okey, perbahasan kedua dah. Kata pembahasan pendapat ulama. Kata Syafi'i dalam mazhab qadimnya dituntut untuk solat yang dijamakkan satu azan saja, dua iqamah. Pendapat ini terima juga dari Ahmad. Demikianlah pentahqiqan Ibn Hazm, Ibn al-Majishun dari ulama Al-Malikiyah dan At-Tahawi dari ulama Hanafiyah. Kata Abu Nifah tiada diiqamatkan untuk yang kedua. Menurut pendapat Ahmad pula boleh dilakukan dengan satu iqamah buat kedua-dua solat. Kata Malik diazankan untuk keduanya dan diiqamahkan. Menurut pendapat Syafi'i dalam mazhab jadidnya, hak barulah di Mesir dia. Untuk solat jamak dibacakan dua iqamah. Masing-masing satu iqamah tanpa azan lah. Tak payah azan, qamat saja. Kata Ibn Qattan disukai supaya diazankan untuk masing-masing solat itu baik jamak taqdim maupun jamak takhir. Itu kata Ibn Qattan. Kata An-Nawawi, jika dijamakkan jamak taqdim hendaklah diazankan. Dan diiqamahkan untuk yang pertama. Untuk yang kedua diiqamahkan saja. Sebagaimana Nabi SAW berbuat di Arafah. Jika dijamakkan jamak takhir, maka ada yang mengatakan diiqamahkan saja. Itu perbahasan. Detail sikit lah Nawawi dah. Pendapat Nawawi ini disetujui oleh Ibn Qudamah dari golongan Hanbaliyah. Saya lewat jamak takhir. Azan tu. So tak perlu. Bolehlah qamat saja lah. Perbahasan ketiga, menurut kaedah usul apabila kita bertemu dengan beberapa dalil berlainan-lainan maksudnya hendaklah diambil menetapkan adanya pekerjaan meninggalkan yang mengatakan tidak. Mengingatkan kaedah ini Al-Qadhi Husain mengamalkan hadis Jabir meninggalkan hadis Ibn Umar, sedangkan San'ani mendahulukan hadis Ibn Mas'ud meninggalkan hadis Jabir dan Ibn Umar. Kemudian mengingatkan bahawa hadis Ibn Mas'ud ada yang tidak membenarkan, tidak memandang sahihnya, iaitu Ibn Hazm. Maka yang harus kita amalkan dasar ini ialah hadis Jabir. Jabir itu
apa? Solat azan, satu azan dan dua iqamah lah. Tu lah. Ditarjih tu lah. Dia boleh lah, lain tak buat pun tidak jadi wajib ni. Okay, masalah ke 100 senang kita pergi habis lambat ni. Masalah azan dan iqamah pada solat yang luput. Bab azan kita pergi habis. Hadis ke-447 An Buraid bin Abi Maryam an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asrayna ya lailatan falamma kana fi wajhi as-subh nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanama wa nama an-nasu falam nastayqiz illa wasyamsu qad tala'at 'alaina fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adhdhina fa'adhana thumma shalla rak'ataini qabla al-fajr thumma amarahu fa aqama fa shalla bin-nasi thumma haddatsana bima huwa ka'inun hatta taqum as-sa'ah rawahu an-Nasa'i. Hadis ke-447 dari Buraid bin Abi Maryam radhiyallahu dari ayahnya berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Dan ini kembali dari Khabar menuju Madinah lah. Pada satu malam kami berjalan malam hingga mendekati waktu subuh. Maka Rasulullah SAW berhenti lalu tidur. Kami juga turut tidur. Kami bangun waktu tengah hari, matahari telah terbit. Sudah kami bangun, Rasulullah SAW menyuruh muazzin membacakan azan. Matahari terbit ke tak? Tapi Nabi suruh azan juga lah. Habis dah subuh nak. Sudah Bilal membacakan azan, Nabi SAW mengerjakan salat sunat fajar, salat subuh lah. Setelah itu Nabi menyuruh beriqamah. Lalu Nabi SAW mendirikan salat subuh bersama kami. Hadis riwayat Nasa'i. Boleh rujuk Sunan Nasa'i. Jilid 1 muka 102. Jilid 1 Nasa'i jilid 1 muka 202. Al-Muntaqa jilid 1 muka 224. Al-Autar jilid 2 muka surat 45. Yang kedua ni. Okey, apa dah? Okey, hadis 447 tersebut dan yang semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Hadis ini menyatakan bahawa untuk solat yang luput lepas waktu dah, dituntut juga azan dan iqamah. Bila dirikan dengan berjemaah. Jadi azan ni digunakan untuk menyatakan masa waktu dan ada yang dinyatakan untuk ajak solat berjemaah. Kalau kurang lepas waktu untuk ajak solat jemaah ni. Waktu itu lepas dah. Juga menyatakan bahawa solat sunat fajar masih tuntut walaupun kita solat subuh sudah di luar waktunya. Dan menyatakan pula bahawa yang luput itu dilakukan dengan berjemaah. Yang kedua, maksudnya qada ni boleh buat jemaah lah, balik jemaah walaupun qada dah lepas waktu. Perbahasan kedua, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Al-Hadi, Al-Qasim dan Al-Nasir berpendapat bahawa azan itu disukai untuk solat yang terluput, yang terlepas. Walaupun terlepas waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, kau ikut kan? Tak juga azan lah. Kata Malik Al-Auza'i dan menurut satu pendapat dari Asy-Syafi'i, bagi solat yang luput tiada ditentukan azan, hanya untuk iqamah saja. Jadi pendapat Malik Al-Auza'i dan salah satu pendapat Muslim kata tak perlu azan, iqamah saja. Kata An-Nawawi dalam Syarah Muslim, pendapat yang lebih sahih dalam soal ini ialah yang menetapkan adanya azan untuk solat yang luput lah. Tetap sunat lah. Azan walaupun terlepas waktu lah. Perbahasan ketiga, banyak hadis yang menetapkan bahawa azan disyariatkan juga untuk solat yang luput. Banyak hadis masalah lah. Kerana itu pendapat yang hak yang benar dalam soal ini ialah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Kata tetap ada azan dan iqamah walaupun solat terlepas waktu dah. Jelas sekali masalah kedua tu. Berbicara antara azan dan iqamah. Hadis ke-448. An Anas bin Malik radhiyallahu qala uqimatis shalah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid fama qama ila salati hatta nama al-qawm al-Bukhari. Hadis ke-448 dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, setelah dibacakan iqamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan seorang sahabat di suatu sudut masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki salat sesudah para jemaah tertidur. Hadis Bukhari. Jadi baca qomat Nabi cakap pada orang lain, siapa ketidur kena sahabat-sahabat lain dah. Hadis Bukhari. Jadi boleh lah. Cakap antara qomat dengan solat tu boleh lah. Ataupun azan dan qomat. Pak qomat boleh lah dah. Rujuk Sahih Bukhari jilid 1 muka 80.
Hadis ke-449 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimatis salah wa uddilatis sufuf hatta idza qama fi musallahu wa intazarna ay yukabbira insarafa qala ala makanikum famakasna ala hay'atina hatta kharaja ilaina yantufu ra'sahu ma'an wa qad igtasala rawahu Bukhari. Hadis ke-449 dari Abu Hurairah menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW keluar dari rumah menuju ke masjid. Pada waktu iqamah dibacakan dan saf telah diluruskan. Hingga ketika beliau telah berdiri di mihrabnya dan kami menanti beliau bertakbir, beliau pun berpaling. Beliau berkata, tetaplah kamu di tempatmu masing-masing. Kerana itu kami menunggu dalam keadaan kami berdiri hingga beliau keluar lagi kepada kami, kelihatan rambut kepala beliau menitik-nitikkan air. Nampaknya beliau habis mandi. Lepas mandi tu pergi masjid Hadirat Bukhari. Hadis Sahih Bukhari jilid 1 muka 82. Jadi hatu Nabi di qamah dah. Sah pun diri dah. Tapi Nabi suruh tunggu, Nabi pergi mandi. Jadi boleh cakap suruh tunggu sebentar dah. Sahabat-sahabat tunggu sambil berdiri, Nabi pergi mandi, wajib dah. Tak tahulah wajib ke tidak. Hadis Sahih Bukhari jilid 1 muka 82. Perbahasan pertama, hadis ke-448 menyatakan bahawa dibolehkan berbicara antara azan dengan solat. Azan ke iqamah ke dan solat boleh bicara. Tegasnya boleh ada perselangan antara iqamah dengan solat. Dan berbicara sedang iqamah pun boleh lagi dah. Dan hal demikian tidak merosakkan iqamah. Hadis ke-449 pula menyatakan bahawa membuat perselangan antara iqamah dan solat guna menyelesaikan keperluan dibolehkan. Siapa kalau ada benda penting, terpaksa bercakap lepas qamat. Bolehlah Nabi pergi mandi ke boleh. Dan tidak diqamatkan semula lah, cukup qamat dia. Perbahasan kedua, tidak ada khilaf antara fuqaha ulama fiqh tentang sahnya iqamah walaupun orang beriqamah itu berbicara lagi sudah membacakan iqamah sebelum mengerjakan solat. Kerana itu apabila setelah iqamah kita pergi berwuduk kemudian solat, maka tidak dituntut iqamah lagi. Perbahasan ketiga, dalam masalah tersebut ini tidak ada khilaf antara para ulama. Kedua hadis ini tegas menyatakan kebolehan tersebut. Bolehnya cara cakap antara azan iqamah dan antara iqamah dengan solat pun boleh bercakap. Beliau rujuk Bukhari hadis muka surat 63, Al-Muhalla jilid 3 muka surat 62 sampai 63. Surah Al-Ani jilid 5 muka surat 158. Itu perbahasan dia. Habis bab ketiga azan iqamah, kita tentang aurat dan hukum lepas ni kita bahas bab keempat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.